Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya. Okey, macam yang lepas saya tengok ada sedikit kesilapan lah dalam masa saya ajar korang tu. Tapi kalau saya nak patah balik, saya dah banyak buang masa lah. Tapi tak apa, nanti saya preparekan dulu jawapan-jawapan untuk setiap satu ni. Nanti kita akan ajar balik korang lah yang atas-atas ni. Tapi saya masuk terus gabungan ni. Cuma saya tak nak tinggal lah satu-satu part pun. Penting ni kat sini untuk kita tahu gabungan ni macam mana. Okey, jom kita tengok bahagian baru dulu. Hari ni kita fokuskan gabungan sahaja. Okey, sampai mana kita boleh ni, kita fokus dulu. Okey, yang latihan tu saya tinggalkan dulu. Sampai maksudnya kita habiskan semua contoh yang ada. Okey, kalau ada contoh dekat soalan contoh yang sama, kita buat terus. Sebab kadang dalam matematik tambahan ni kita ajar ni tapi latihan tak sebiji macam tu. Jadi kena buat lain. Okey, tak apa, kita terus ya. So, membanding beza pilihan atur dan gabungan. Okey, dalam pilihan atur, anda telah mempelajari bahawa kedudukan bagi setiap objek dalam satu set adalah penting. Okey, misalnya kedudukan A, B dan B, A adalah dua pilihan atur yang berbeza. Okey, teliti masalah di bawah. Katakan anda mempunyai rakan bernama Akif, Wong dan Chelvi. Okey, biasalah ya, masyarakat berbilang kaum, Melayu, India dan Cina. So, anda diminta untuk memilih dua daripada tiga orang rakan anda untuk menyertai satu aktiviti berkayak. Berapakah bilangan cara anda boleh membuat pilihan? Adakah kedudukan rakan anda penting dalam pemilihan tersebut? Okey, jom tengok. Okey, untuk menggambarkan raja pokok, kita dapat menyenaraikan kemungkinan pilihan anda. So, kita ada Akif, Wong dengan Chelvi. So, Akif dia takkan bergabung dengan Akif dah. Sebab Akif tu ada seorang sahaja. Sebab tu Akif akan bergabung dengan Wong ataupun Chelvi. Kalau kita tengok kat sini, Akif Wong, Akif Chelvi. Maksudnya Akif yang mula-mula dulu lah. Lepas tu Wong dah tak boleh bergabung dengan Wong. Sebab Wong ada seorang sahaja. So Wong boleh bergabung dengan Akif, Wong boleh bergabung dengan Chelvi. Manakala Chelvi, dia tak boleh bergabung dengan Chelvi. Jadi Chelvi akan bergabung dengan Akif, Chelvi akan bergabung dengan Wong. Okey, kalau korang tengok betul-betul Akif Wong dengan Wong Akif, kan? Dia terbalik je tempat dia. Tapi kita tengok penerangan dia ke bawah. Namun, adakah keputusan untuk memilih Akif dan Wong berbeza daripada memilih Wong dan Akif? Sebab tu saya kata macam yang lepas ada tertinggal. Adakah sama, berbeza ataupun sama? Dalam situasi di atas, adakah kedudukan suatu objek penting dalam membuat pemilihan? Berdasarkan raja di sebelah, hanya terdapat 3 cara pemilihan saja kerana kedudukan objek adalah tidak penting. Bermaksud, okey. Bermaksud yang ulang, korang akan buang. Yang ulangan, korang akan buang. Jadi, di situ kalau korang tengok Wong Akif tak boleh sebab dah ada. Chelvi Akif tak boleh sebab dah ada. Okey, Wong Chelvi dah ada. Bermaksud korang hanya ada 3 pilihan sahaja. Okey. Okey. Secara amnya apabila pemilihan suatu objek daripada suatu set dibuat tanpa mengambil kira susunan. Pemilihan ini dikenal pasti sebagai gabungan. Okey, sekarang korang dah faham. Gabungan walaupun kedudukan dia tak sama, kita tak ambil kira. Contoh yang ni, tapi kedudukan dia tak sama, kita tak ambil kira. Manakala dalam pilih atur, kita akan ambil kira walaupun kedudukan dia berbeza. Okey, jom kita ulang balik apa maksud pilih atur. Pilih atur ialah proses pemilihan objek yang mempertimbangkan susunan dan urutan. Misalnya, memilih 2 daripada 5 orang murid untuk jawatan ketua kelas dan penolong ketua kelas.
Gabungan ialah proses pemilihan objek tanpa mempertimbangkan susunan dan urutan. Misalnya memilih 2 daripada 5 orang murid untuk menyertai satu pertandingan. Kalau dalam pilihan atur, kita akan kira semua yang ada. Bermaksud ada 6 pilihan. Tapi dalam gabungan kita kira ni 1, ini 1 dan ini pun 1. Jadi kita ada 3. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, sebab tu saya kata saya tak nak tinggal satu pun yang ada dalam buku teks ni. Okey. Boleh ada soalan tak nak tanya? Tidak, saya teruskan latihan dia dulu. Ada. Okey, jom tengok latihan dia. Okey. Nyatakan sama ada situasi berikut melibatkan pilih atur ataupun gabungan. Okey, ingat tadi saya cakap pilih atur dia tak kisah susunan tu. Gabungan dia kisah. Jadi kalau gabungan susun atur yang sama tapi kedudukan berbeza, kita dah tak ambil kira. Sebuah syarikat stesen swasta, stesen televisyen menawarkan kepada pelanggan untuk memilih 7 saluran daripada 18 saluran yang ada. 7 saluran daripada 18 saluran yang ada. Gabungan ke pilih atur? Nampak? Memilih 2 daripada 3 rakan anda. Yang ni memilih 7 daripada 18 saluran. Pilih atur ke gabungan? Gabungan lah. Sebab dia 7 daripada berapa? Tadi 2 daripada 3. Okey? Okey semua? Okey? Hello? Tak faham sih. Sekejap. Kita tengok contoh. Contoh kan dia bagi memilih 2 daripada 3. Itu kita katakan dia gabungan. Ni memilih 7 daripada 18. Kan ayat dia sama? Gabungan ke pilih atur? So gabungan lah. Dia menggabungkan 7 saluran daripada 18 saluran yang ada. Okey, tapi pilihan tu tak boleh maksudnya okey. Sebab ni saya terangkan. Okay, kalau kita tengok jawapan dia, sekejap. Latihan 4.6. Nampak tak gabungan kerana tiada syarat kedudukan untuk memilih saluran. Okey, gini. Kalau dia kata kalau kita nak tahu pilihan atur, dia akan bagi syarat. Contoh kita dah tahu jawapan dia gabungan. Okey. Contoh kalau kata dia bagi ayat kat sini dengan syarat saluran pertama adalah TV1. Contoh. Itu kita tahu itu adalah pilih atur. Boleh faham tak? Dia bagi syarat. Kalau macam ni tak ada. Dia macam tadi Wong, Akif dengan Chelvi. Itu gabungan. Boleh faham tak? Faham saya. Okey, jom tengok bahagian yang seterusnya.
Yang penting dia jangan tinggal satu part pun. Okey, menentukan bilangan gabungan R objek dipilih daripada N objek yang berbeza pada satu masa. Mari teroka cara untuk menentukan bilangan gabungan R objek dipilih daripada N objek yang berbeza pada satu masa. Okey, menentukan bilangan gabungan R objek terpilih daripada N objek yang berbeza pada satu masa. Okey. Ni ada kerja ya untuk korang . Okey. Kita tengok dia punya ni. Hasil daripada aktiviti penerokaan 5 didapati bahawa 3 daripada 4. Ya. Hello. Ada orang cakap tu. Didapati bahawa 3 daripada 4 objek dipilih untuk digantungkan dalam kelas. Jika kedudukan diambil kira, okey, kalau kedudukan diambil kira ada 4, kita nak ambil 3. Tanpa syarat 4 kita nak ambil 3. Kalau korang tekan kalkulator, korang akan dapat 24 lah. Okey. Okey. 24 Okey. Jika kedudukan tidak diambil kira, terdapat 3. Maksudnya korang hanya ambil 3 daripada 4. Kumpulan 3 sama dengan 6. Kumpulan yang membentuk bentuk yang sama. Oleh itu, bilangan cara bagi memilih objek untuk digantungkan tanpa mengambil kira kedudukan ialah 24 bahagi 6 sama dengan 4, ataupun dia bagi ni, ataupun kita pakai ni. Okey, secara amnya bilangan gabungan objek yang dipilih daripada N objek berlainan. Okey, kita ada formula yang baru. Okey, cuba korang ganti N tu dengan 4, C 3. Okey, so korang akan dapat, kalau korang nak tekan kalkulator, tekan 4, tekan shift, tekan tanda bahagi, tekan 3. So korang akan dapat 4. Dapat tak? Dapat. Okey, boleh semua? Tekan kalkulator okey Okey, saya. Okay, Okey. Ini sebab dia nak merujuk macam mana datang formula gabungan tu. Okey, so gabungan boleh tulis dalam ni, bentuk ni, ataupun bentuk ni. So kita panggil dia perkali binomial. Buktikan bahawa sama dengan 1. Maksudnya, apa-apa saja nombor, kalau korang ganti kat tempat N, okey, korang boleh cuba 4C0. Korang dapat berapa? Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Gantikan N tu dengan 4, dapat berapa? Dapat tak 1? Dapat. Dapat. Sebab ada 4 orang tapi seorang pun kita tak pilih. Maksudnya hanya ada satu kemungkinan saja. Okey. Kita cuma ingat NCR tu je lah. So, pasukan silat SMK Sari Baru terdiri daripada 8 orang murid. 2 orang murid akan dipilih untuk mewakili wakil pasukan dalam satu persembahan silat. Tentukan bilangan cara memilih 2 orang murid tersebut. Okey. 2 orang daripada 8. Okey, cuba tekan kalkulator. 8C2 dapat berapa? Betul tak dapat 28? Betul. Okey, kalau dalam kerja dia macam ni lah. Okey. 8 ni 8 darab 7 darab 6 darab 5, 4, 3, 2, 1 lah. 2 ni stands for untuk ni lah. 2 sebab ada 2 pilihan. 2 darab 1. Lepas tu dia ada formula dia 8 tolak 2 macam kat atas ni.
Okey, kurang-kurangnya korang tahu saja, tak perlu nak hafal yang NCR tu korang kena tahu. Kena ingatlah. Okey. Okey, buku teks korang ni tunjuklah semua kerja yang patut dibuatlah. Yang ni tak perlu tunjuk pun tak apa ni. Okey, kalau korang guna NCR sahaja. Okey. Dalam sebuah kelab, 3 orang jawatankuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Cari bilangan cara pemilihan ahli jawatankuasa itu boleh dilakukan. Okey, 10C3, tekan kalkulator, dapat tak 120? Dapat. Okey. Tak ada syarat dia tak kata kena ada orang kiri kanan, tak ada. Okey, itu C. Okey, tengok nombor 16. Cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Okey, segitiga ada berapa sisi? 3. 3. Heksagon ada berapa sisi? 6. 6. 6. So, 3 daripada 6. Betul tak korang dapat 20? Betul. Betul Okey. Sini gabungan ni senang sikit. Alright. Dah nak habis dah. Habis. Okey. Tak apa, banyak masa lagi. Jadi kita buat je lah 4.7 ni. Alright. Terdapat 12 orang pemain dalam pasukan bola baling sekolah. Tentukan bilangan cara seorang pelatih boleh memilih 5 orang pemain. Sebagai penyerang, penyerang 2, penyerang 3, pertahanan 1 dan pertahanan 2. Okey. Untuk bermain di satu pertandingan di peringkat daerah. Okey, sekarang kau tengok jawapannya dulu. Siapa ada buku tu tengok jawapan. A tu apa, B tu apa. A apa jawapan dia, B tu apa jawapannya. Tengok. Yang A 95,040. Berapa? 95,040. 95,040, B 792. 362. 700. 762. $792 kan? Aziz? 92 kan? Okey. Soalan ni dia ni sikit Sebab yang atas, yang bawah ni gabungan. Yang atas ni pilih atur. Kau tengok betul-betul. Kenapa saya kata yang atas ni pilih atur? Sebab dia bagi syarat. Ni pilih atur. Yang bawah ni tak ada syarat. Tu je. Untuk bermain dah settle. So, yang bawah ni korang akan guna 12 C5. Dia pilih 5 pemain daripada 12. Tak ada syarat. Dia ambil je. Okey. Betul tak jawapan? Jawapan 762. Cuba tekan kalkulator. Dapat. Apa? Kenapa pula yang atas ni jadi sampai 95,000? Sebab dia guna yang P. Sebab dia guna P. 12 P 5. Korang dapat 95,000 kan? Okey. Okey, sekarang nampak tak beza P dengan beza G? Semua nampak? Semua nampak tak beza P dengan beza G? Lepas ni,
Kalau korang jumpa soalan macam ni, oh dia bagi penyerang, disebut kedudukan dia, kedudukan orang-orang tertentu ni dia nak ataupun posisi tertentu, korang akan guna P. Tapi kalau dia tak sebut posisi ataupun kedudukan, korang akan guna C, iaitu gabungan. Okey. Dah boleh nampak tak beza dia? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, boleh Okey. Jom tengok. Kelas Al-Biruni mempunyai 25 orang murid. 3 orang wakil dari kelas itu dipilih bagi menghadiri satu kem motivasi. Okey, ada syarat tak? Ada syarat tak? Ada tak dia kata nak pilih lelaki ke perempuan berapa orang? Ada tak? Ada. Tak ada. Jadi dia akan guna 25 C, 3 orang je nak pilih. Berapa jawapan? 2,300. Betul tak jawapan belakang 2,300? Jawapan belakang pula, jawapan buku teks. Betul. Betul Okey, macam mana pula soalan ni jadi pilih atur? Kelas Al-Biruni mempunyai 25 orang murid. 3 orang wakil daripada kelas itu dipilih, ya, di mana seorang adalah lelaki dan 2 orang adalah perempuan. Nampak? Jadi waktu ni korang akan guna P. Okey. Boleh? Boleh. Okey, faham Okey, seterusnya. Berapakah bilangan cara bagi memilih 4 huruf daripada set huruf P, Q, R, S, T, U? Ada berapa huruf tu? 6. 6. Nak pilih berapa huruf? 4. 4. Okey, berapa jawapan dia? $15 15. 15 kan? Okey, yang ni gabungan juga. Macam mana jadi pilih atur? Berapakah bilangan cara untuk memilih 4 huruf daripada set P, Q, R, S, T, U di mana baris huruf pertama mestilah huruf Q dan huruf terakhir mestilah huruf U. Itu syarat. Kalau ada syarat, kita kena buat pilih atur. Okey. Nombor 4. A, B, C, D, E, F, G merupakan bucu-bucu bagi sebuah oktagon sekata. Cari bilangan perpenjuru yang dapat dibentuk daripada oktagon itu. Kan? Dulu ingat tak? Kita ada form 2 tak salah rasa. Ada berapa huruf tu? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perpenjuru. Perpenjuru tu kita nak gabungkan berapa bucu kalau nak buat perpenjuru? Korang tahu ke perpenjuru tu apa benda? Okey, ni bucu. Ni bucu. Sambung. Tu kita panggil perpenjuru. Jadi perpenjuru tu dia perlukan berapa bucu? 2. 2. Okey, 8C2 berapa? 28. Betul tak jawapan yang dibagi 28 juga? Dia bagi 20. 20? Oh, okey. Tolak 8. Kenapa tolak 8 Okey, jap. Ada sebab kejap. Okey. Okey, dia begini. Kalau kita tengok oktagon ada 8 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita tak suka ni. Tetapi ini adalah dia punya tepi. Tepi ni pun kita boleh, kan dia kata, sudah kata tadi dia menyambungkan 2 titik. Kita
Kita panggil penjuru. Ni kan menyambungkan dua titik juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi itu adalah dia punya tepi. Okey. Sebab yang dikira ni adalah setiap titik yang disambungkan macam sudah sambungkan tadi, itu saja dah 8. Tapi itu adalah dia punya tepi. Okey, boleh faham tak tu tepi dia 8 tu? Boleh. Alright, jom tengok macam mana jadi 20. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sepatutnya 6, 7. Sepatutnya. Tetapi kita tak kira. Sebab tu adalah dia punya tepi. Okey, jadi itu tadi dah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, settle. Sini pula. 6, 7, 8, 9, 10. Sepatutnya tepi. Okey, 10. Okey, ni tak boleh sebab dah tak boleh. 11, 12, 13, 14. Okey. Ni tak boleh. Ini tak boleh. 15, 16, 17. Okey. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. 18, 19. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. 20. Okey, nampak tak mana datangnya 20? Nampak. Okey, semua okey. Macam mana datangnya 20? Okey, macam mana jadi 28? Sebab dia kira yang merah ni sekali. Sebab itulah dia jadi 28. Okey, saya nak korang tengok dulu. Okey, nanti kita ke bahagian seterusnya. Okey, sekejap ni. Okey, tak ada soalan Seteruskanlah ya. Tak ada saya. Tak ada Semua okey ya. Okey. Okey, gabungan ni dia senang sikit. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dengan syarat yang tertentu. Okey, gabungan pun ada syarat juga. Dia tak sama macam pilihan atur tapi dia ada syarat. Okey, teliti situasi di bawah. Seorang ketua kelas ini membahagikan 10 rakan anda kepada 3 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang, 3 orang dan 5 orang. Cari bilangan cara pembahagian kumpulan tersebut. Okey, jom kita tengok. Okey, dia tak sama macam tadi. Kalau gabungan nampak sampai dia boleh bahagi macam ni. 2, 3, 5. Kumpulan ada 3. Tapi kumpulan tu, dalam setiap kumpulan, bilangan orang dia adalah berbeza-beza. Okey. So, menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan syarat tertentu, syarat perlu diambil kira terlebih dahulu.
memilih 2 orang daripada 10. Okey, nampak tu pengiraan dia. Okey. Dapat 45. Okey. Tadi 2 orang dia dah pilih. So tinggal 8. So pilih 3. So dapat 56. Tadi 3 orang dia dah pilih. So tinggal lagi 5. So yang tinggal 5 ni kita pilih 5 orang, hanya ada satu pilihan saja yang tinggal. So apa korang buat pada jawapan korang? Korang kena darabkan semua. So dia akan jadi 2520. Okey. Boleh faham tak penerangan yang ini dalam buku teks ni? Boleh. Boleh. Okay, tak apa, kejap lagi kita akan tengok latihan dia macam mana. Okey, adakah anda mempunyai jawapan yang berbeza sekiranya anda memilih 5 orang atau 3 orang terlebih dahulu? Bandingkan jawapan anda dengan rakan yang lain. Okey, dia suruh kita buat. Jom kita buat. Katalah kita buat yang ketiga ni dulu. Sebab, okey, maksudnya ada 10 orang, kita pilih 5. 10 orang, kita pilih 5. Tekan kalkulator dapat berapa? 252. 252. Okey, tadi 5 orang telah terpilih. Tinggal 5 orang. Nak pilih 2 orang. Nak pilih berapa orang? 3 orang. 5C3. Berapa? 10. 10. So, tinggal lagi 2 orang dan kita nak pilih 2 sekali. So, darab dapat berapa? 1. 1. Okey, 252 kalau korang darab 10 dapat 2520. Sama tak jawapan yang diberi? Sama. Sama. Okey, bermakna kalau korang buat yang mana dulu pun tak kisah, dia tetap akan memberikan jawapan yang sama. Alright. Faham? Faham? Korang buat kumpulan 3 dulu pun tak ada masalah. Jawapan dia tetap akan sama. Okey. Boleh faham? Boleh. Boleh. Alright, let's go. Okey, satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Seorang jurulatih perlu memilih 11 orang pemain utama untuk bertanding dalam satu perlawanan dengan mengambil 2 orang pemain import. Okey, dia kena bertanding. Okey, kena ada 11 pemain dan kena pakai 2 pemain import. Wajib pakai 2 pemain import. Cari bilangan cara supaya 11 orang pemain utama boleh dipilih. Okey. Masalahnya ada pemain tempatan. Ni tempatan. Okey, dengan pemain import. Sebab tu ada 2 pengiraan kat sini. Tetapi pemain import kita pilih 2 daripada 3. Okey, pemain tempatan kita pilih 9. Sebab tadi pemain import dah pilih 11 tolak 2 tinggal 9. So 17C9 dengan 3C2. Okey, betul tak kalau korang kira korang dapat 72,930? Betul. Betul Okey. Encik Samad perlu memilih 3 jenis motif batik daripada 4 motif batik organik, 4 motif organik dan 5 motif geometri.
Cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya satu motif organik dan satu motif geometri. Okey, so kita tahu ada dua jenis motif, iaitu motif organik dengan motif geometri. Okey, begini. Organik ada 4. Geometri ada 5. Okey. Bilangan cara memilih sekurang-kurangnya satu motif organik dan satu motif geometri. Okey. Bermaksud korang dah pilih dua. Dah pilih dua. Dia suruh pilih 3. Tapi kena ada satu organik, sekurang-kurangnya satu organik ataupun sekurang-kurangnya satu geometri. Contohnya sini. Sekurang-kurangnya satu geometri ini. Sekurang-kurangnya satu organik. So, kalau dalam kes satu geometri tadi ada 5 kan? So, 1 dipilih daripada 5. So, kalau dah pilih 1, tinggal lagi 2 sebab dia nak 3 kan? So, 2 yang korang pilih tu adalah daripada organik. Okey. Manakala yang ni, 1 kita pilih organik, iaitu daripada 4. Bila 1 dah pilih, tinggal lagi 2 lagi yang kita pilih daripada geometri, iaitu daripada 5. So, kalau korang buat jawapan ni, korang akan dapat 70. Okey, boleh? Boleh. Okey, jom tengok latihan kendiri 4.8. Okey, 5 buah buku yang berbeza akan dibahagikan kepada 3 orang murid. Okey. Dua orang murid akan mendapat 2 buah buku, manakala seorang murid akan mendapat sebuah buku. Berapakah bilangan cara untuk membahagikan semua buku? Okey. So, ini macam yang tadi tu, yang susunan terbalik tu. Ada 5 orang buku, ada 5 buku. Mula-mula 2 orang murid akan mendapat 2 buku. So, seorang murid akan mendapat sebuah buku. Apakah bilangan cara untuk membahagikan ke semua buku itu? Okey, tadi kan 2 orang murid dia ambil 2 buku betul? Dua orang murid tu dia akan ambil 2 buku. Betul tak? Oh. Yes, sir. Dia bagi jawapan berapa yang ni? Yang satu 30. 30 kejap
Okay, dia bagi kepada 3 orang murid. 2 murid akan mendapat 2 buku. Manakala seorang murid akan mendapat sebuah buku. Baik, 2 murid tu setiap seorang dapat 2 buku ke seorang dapat satu buku? Dapat satu buku. Satu buku kan sepatutnya kan. So okey. 5 buku tadi 2 orang murid ambil dulu. Lepas tu bila 2 orang murid ambil, dia tinggal 3 lagi buku. So satu orang murid akan pilih daripada 3 buku. So korang akan dapat 30. Ataupun korang buat seorang murid tu dipilih daripada 5 buku, darabkan. Lepas tu tinggal 4. 2 murid tu akan pilih daripada 4 buku. So korang akan dapat 30 juga. Betul tak? Cuba cek. Okay. Betul. Betul Betul. Betul dua-dua jawapan sama maksudnya kalau dia yang seorang tu pilih dulu pun boleh ataupun yang 2 orang pilih dulu pun boleh, sama je jawapan dia. Okey, tengok yang kedua. Dalam satu peperiksaan Singgam dikehendaki menjawab 2 soalan daripada 3 soalan di bahagian A dan 4 soalan dari 6 soalan di bahagian B. Cari bilangan cara yang Singgam boleh menjawab soalan-soalan tersebut. 2 soalan daripada 3 soalan. 2 daripada 3. Lepas tu 4 daripada 6. Okey, dia bagi jawapan berapa? RM45. Okey, so kalau ikutkan korang dapat 45 lah jawapan ni. Betul tak? Cuba try tekan dapat 45 tak? Betul. Betul Okey, nombor 3. Terdapat 5 orang graduan lelaki dan 6 orang graduan wanita yang menghadiri sesi temu duga kerja di sebuah syarikat. Bilangan cara bagi majikan memilih 7 orang pekerja jika semua graduan lelaki dan 2 graduan wanita mendapat pekerjaan. Semua graduan lelaki. Terdapat 5 orang graduan lelaki dan 6 orang graduan wanita yang menghadiri sesi temu duga di sebuah syarikat. Cari bilangan cara majikan memilih 7 orang pekerja. Okey, dia nak pilih 7 orang pekerja. Ni soalan A. Okey, ni nak pilih 7 orang pekerja. Lelaki semua. Lelaki ada berapa tadi? 5 kan? So 5 lelaki dipilih. Darabkan, bila 5 lelaki dipilih, tinggal lagi 2 tempat sahaja. Okey. 2 tempat sahaja yang akan dipilih oleh 4 orang perempuan. Okey. Macam mana tu jawapan tu? Dia bagi jawapan berapa 15. 15 saja? Sir, Ha? kalau 5C5 darangan 6C2. Yelah, sebab kalau korang buat macam sebab ni tak boleh terbalik kan. Jap.
Maknanya ada 5 lelaki, dia pilih 5-5. Oh, okey. Ada 6 perempuan, dia pilih 2. So korang dapat 15, betul? Ni betul? Dapat. Betul dapat Okey. Macam ni. Kalau korang buat tadi 7, lepas tu 5, lepas tu korang kena tolak kan? Takkan nak buat 2 sinam, tak boleh. So kat sini dah salah. Jadi apa korang boleh buat kat sini? Maksudnya ada 5 tempat lelaki dipilih daripada 5 lelaki. Ada 2, tinggal lagi 2 tempat dipilih daripada 6 perempuan. Macam tu. Okey, faham tak ayat tu? Okey, B. Sekurang-kurangnya 5 graduan wanita mendapat pekerjaan. Sekurang-kurangnya 5 graduan wanita mendapat pekerjaan. Okey, ni macam banyak jawapan dia bagi. Apa jawapan dia? 65. 65 kan? 65 Okey. Ada 6 perempuan. Okey, kita buat macam ni sebuat laki darab perempuan. Kalau kata dia pilih 5 perempuan daripada 6, maksudnya tinggal lagi 2 tempat untuk lelaki daripada 5. Okey, tolong kira yang ni dapat berapa dulu? Enam 60 Okey. Satu lagi sebab dia kata sekurang-kurangnya 5 perempuan. Jadi, ada tak kemungkinan dia pilih semua perempuan? Ada. Sebab dia kata kurang-kurangnya 5 perempuan. Jadi ada kemungkinan dia ambil 6 perempuan daripada 6 perempuan yang tinggal, yang ada. Jadi bila dah 6 tempat diisi oleh perempuan, tinggal 1 tempat lagi untuk diisi oleh lelaki. So dapat berapa yang ni? 5. 5. Okey, 2 jawapan ni korang kena tambah. So korang dapat 65. Okey. Boleh faham tak? Boleh sir. Boleh Semua boleh Boleh. Okey. Okey, habis dah bab ni. Okey, saya takkan buat lagi lah yang sumatif ni saya simpan dulu. Sebab kita ada pun ada masalah dengan pilihan atur, jadi saya pun akan buat ulang kaji juga pasal pilihan atur tu. Okey. Nanti kita segunakanlah kemudian nanti. Okey, kita cubalah buat, ada masa lagi ni. Ini katalah saya letak 5, ini saya letak 3. Okey. Dengan menggunakan rumus ni, tunjukkan 5, katalah N tu 5, R tu 3. 5 tolak 3, 2 Okey, ni kena guna, okey. 5 C 5 tolak 3. So ataupun kau dapat 5 C2.
Cuba korang tekan kalkulator. 5C3 dengan 5C2. Dapat tak jawapan yang sama? Dapat. Iaitu 10. kan? Dua-dua dapat 10 kan? Ha. Right? Okay. Tu je nak tunjukkan. Okay, jom tengok nombor 2. Sebuah jawatan kuasa yang terdiri daripada 5 orang ahli perlu dipilih daripada 5 orang lelaki dan 3 orang wanita. Cari bilangan jawatan kuasa yang boleh dibentuk jika tiada syarat. 5, okey, jawatan kuasa terdiri daripada 5 orang lelaki, 5 orang. Okey, total orang ada berapa tu? 3 wanita dengan 5 orang lelaki. Jadi 8 kan? Dapat. Okey, 8C5 dapat berapa? 5, 6. Okey, betul tak dia bagi jawapan tu 5, 6? Betul. Betul Okey, bila tak ada syarat ni, maksudnya daripada 8 orang dipilih 5. Daripada 8 orang dipilih 5, itu je. Okey, untuk B pula, 3 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Maksudnya dia nak pilih 5 orang. Jadi 3 orang lelaki akan dipilih daripada 5 orang lelaki. Dan okey, kalau 3 orang lelaki tinggal 2 lah. 2 orang perempuan akan dipilih daripada 3 orang wanita. Dapat berapa? 30. Betul tak jawapan dia 30? Betul. Okey, tengok yang C pula. Mengandungi tidak lebih daripada seorang perempuan. Tidak lebih daripada seorang perempuan. Maksudnya seorang perempuan je lah dia pilih. Sama ada seorang ataupun tak ada perempuan. Macam ni. Okey, lelaki darab perempuan. Yang pertama, maksudnya yang pertama dipilih 5 lelaki. Jadi tiada perempuan dipilih. Kira dapat berapa? Satu. 1. 1 ke? Okey. Yang kedua, 4 orang lelaki. Sebab dia kata tak lebih daripada seorang perempuan kan? Seorang perempuan dipilih. Dapat berapa? 15. 15. Jadi kalau korang tambah, korang akan dapat 16. Betul tak? Betul. Right, settle nombor 3. Okay, tengok. Nombor 2 settle. Nombor 3. Satu pasukan yang mengandungi 5 orang ahli akan dipilih untuk ekspedisi ke sebuah pulau daripada 4 orang perenang, 4 orang perenang dan 3 orang bukan perenang. Dia nak pilih 5 Cari bilangan cara pasukan itu boleh dibentuk jika bilangan perenang mestilah melebihi bilangan bukan perenang. Oish. Okey. Okey. Perenang mesti lebih daripada bukan perenang dia nak 5 orang daripada 7. Okey, perenang bukan perenang. Okey. Maksudnya yang pertama kita pilih daripada 4 perenang kita pilih semua. Bukan perenang ada 3, kita pilih 1. Dapat berapa? Tolong kira. 3. 3. 3 3 betul Okey. Daripada 4 perenang kita pilih 3.
Daripada 3 bukan perenang, kita pilih 2. Dapat berapa? 12. 12 Betul? Betul Betul. Okey, kalau korang tambah dapat 15. Betul ke jawapan dia 15? Betul. Okey, kenapa sebagai jawapan macam ni? Sebab syarat dia perenang mesti banyak daripada bukan perenang. Perenang mesti banyak daripada bukan perenang. Jadi tak boleh jadi 2, yang seterusnya 2, 3 tak boleh. Sebab perenang mesti lebih ramai daripada bukan perenang. Okey, boleh faham soalan nombor 3? Boleh. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Tak faham tu cakap korang ni diam ni risau semua. Satu ujian matematik mengenai 10 soalan daripada 4 soalan trigonometri dan 6 soalan algebra. Calon dikehendaki menjawab hanya 8 soalan. Cari bilangan cara seorang calon menjawab sekurang-kurangnya 4 soalan algebra. 4 soalan algebra. Okey, paling sikit 4 soalan algebra. Oh, maksudnya paling sikit 4. Dia jawab semualah. Maksudnya ada 4 soalan algebra, 4 dia jawab. Okey. Sorry. 6. Okey, maksudnya paling sikit 6 Alright. Okey, sorry. Balik. Katakanlah soalan algebra ada 6, dia jawab 6. Maksud tinggal lagi 2 soalan. Jadi 2 soalan tu dia jawab soalan trigonometri, itu 4 soalan. Okey, cuba kira dapat berapa? 6. 6. Okey, seterusnya soalan algebra dia jawab 5 daripada 6. Bermakna kalau ni 5, okey, tinggal lagi 3. 3 soalan dia jawab daripada 4 soalan trigonometri. Kira dapat berapa? 24. 24. Soalan yang terakhir, sebab algebra dia kata paling sikit 4 kan? So ada 4 soalan algebra daripada 6 dijawab. So kalau 4 dijawab, 4 juga soalan daripada trigonometri yang akan dijawab. Berapa dapat? 15. Okey, cuba tambah. Dapat berapa? 45. Dia bagi jawapan berapa? 45. Okey, sama Okey, kalau korang perasan nampak gabungan nampak lagi senang kan? Okey. Seterusnya, nombor 5. Satu rombongan ke Melaka terdiri daripada 12 orang pengunjung. Cari bilangan cara untuk membawa 12 orang pengunjung itu jika 3 buah kereta digunakan dan setiap kereta membawa 4 orang. Uish. Okey, 3 buah kereta digunakan dan setiap kereta membawa 4 orang. Okey, bermakna kereta pertama bawa 4 orang daripada 12. Okey, darab. Kereta kedua 4 orang daripada 8. Okey.
Kereta ketiga bawa 4 orang daripada 4. Jawapan dia berapa? 34,650. Betul ke dia bagi jawapan ni? Betul. So, betul ni macam contoh yang ada tu. Okey, tengok yang B pula. 2 buah van digunakan dan setiap van bawa 6 orang. Okey, dah ada 12. 6. Okey, 6 dah bawa. Tinggal 6 daripada 6. Berapa jawapan? $924. Okey, betul tak jawapan dia bagi 924? Betul. Alright, okey. Jadi kalau korang tengok gabungan lagi senang kan daripada pilihan atur. Tapi jangan risau, nanti saya akan ulang balik pilihan atur tu. Bagi sekaji dulu setiap jawapan tu, nanti saya tunjukkan ke korang lah jawapan tu. Yang jawab soalan formatif tu saya tinggalkan dulu. Nanti kita akan ulang kaji balik. Yang ni saya simpan dululah untuk kita buat kemudian. Okay. So seharap minggu depan atau minggu seterusnya kita dah boleh masuk bab ni lah. Taburan kebarangkalian. Okay, taburan kebarangkalian ni saya intro sikit. Dia macam kalau korang perasan dekat matematik korang ada belajar sisian piawai, ingat tak? Variance. Ingat tak? Tak ingat? Ingat. Ada kita akan belajar lagi kat NMAX. Tapi dia ada formula khas lah yang kita akan belajar. Okey? Nanti kita akan tunjuk nanti bila sampai kat bahagian ni. Macam saya cakap, kita akan ajar gunakan buku teks daripada satu persatu lah. Tengok hari ni kita bahagian gabungan, saya tak tinggalkan satu ayat pun kat buku teks kita boleh jawab kan. Okey? So cukup dulu untuk hari ini. Sekarang ni kalau sekolah dah